Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Puji dan puja kita panjatkan setinggi kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pemelihara sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat baginda ridwanullahu alaihim ajmain. Selamat datang ke iKim Interaktif Quran bersama dengan Imam Malik #sebar kebaikan. iKim kita pada malam ini telah melangkah episod yang ke-455. Tahniah kepada anda yang masih setia bersama-sama dengan iKim sehingga ke hari ini. Sahabat-sahabat, rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, ucapkan selamat datang sama ada daripada rakan-rakan kita daripada IG, rakan-rakan kita daripada FB ataupun daripada YouTube. Selamat datang ke iKim. Semuanya yang berada bersama-sama kita pada malam ini, pada ketika ini, saya doakan anda sentiasa berbahagia di samping insan-insan yang tersayang dan berbahagia di dunia dan di akhirat sana, insya-Allah. Baiklah sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana kita punya audio dan video di tempat anda? Saya fikir tidak ada sebarang masalah pada malam ini. Mudah-mudahan dapat berjalan dengan lancar. Cuma sebelum kita nak mulakan, saya ingin memohon maaf untuk iKim episod 454 yang semalam. Yang mungkin tuan-tuan dan puan-puan tertunggu-tunggu pada jam 10 malam masih lagi tidak terkeluar kita punya live. Jadi saya telah gantikan dengan live kita pada jam 8 pagi keesokan harinya, iaitulah pagi tadilah. Ceritanya kerana ada sedikit terlepas pandang, hanya lagi satu butang yang sepatutnya saya perlu tekan, tetapi Masya Allah terlepas pandang. Semua persiapan kita telah lakukan dengan baik. Cuma hanya dengan satu butang yang saya tidak tekan ataupun terlepas pandang, menyebabkan iKim kita pada jam 10 malam episod 454 yang semalam itu tidak dapat disiarkan. Saya berharap mudah-mudahan pada hari ini dan hari yang seterusnya tidak lagi berlaku masalah yang sedemikian rupa, insya-Allah. Baiklah, apa pun saya ucapkan terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama-sama dengan iKim sehingga ke hari ini. Baik, sahabat-sahabat, rakan-rakan, seperti biasa sebelum kita nak teruskan kepada sebelum kita nak teruskan kepada segmen yang pertama kita, info tajuk, jangan lupa untuk kongsikan video ini, tekan button like, tanda sokongan anda kepada program-program yang seperti ini. Mudah-mudahan dengan sokongan dan dokongan daripada tuan-tuan dan puan-puan untuk menyebarluaskan video-video yang mudah-mudahan bermanfaat kepada manusia di luar sana, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkati dan rahmati kita, insya-Allah. Baik, sahabat-sahabat semua dah bersedia? Bagaimana anda sekarang? Kalau dah bersedia, mari sama-sama kita lihat info tajuk kita pada malam ini. Baik. Saya recap ataupun sedikit review kita pada pertemuan kita yang lalu tentang kita masih lagi sebenarnya berada pada tajuk sifat huruf. Yang mana sifat huruf ada sifat yang tunggal dan ada juga sifat yang berlawanan. Dan ini adalah sifat yang berlawanan. Tajuk yang kita pelajari sekarang adalah masih lagi berada pada sifat yang berlawanan, istifal, isti'la dan istifal. Isti'la lawannya istifal. Yang mana huruf istifal yang sepatutnya sifatnya adalah sifat yang tidak tebal, sifat yang nipis. Tetapi ada 3 huruf yang dikecualikan. Tidak semestinya nipis. Ada beberapa tempat ataupun ada beberapa ketika huruf tersebut, 3 huruf ini dibaca dengan tebal, iaitulah alif, lam, ra. Alif dan lam kita telah selesai sama-sama bincangkan pada pertemuan kita sebelum ini, dan hari ini kita akan lihat keadaan ra yang padanya ada sifat istifal, sifat yang nipis, tetapi ada keadaan yang kita kena baca dengan tebal, tafkhim. Okey, seperti yang rakan-rakan sahabat-sahabat lihat pada nota yang kita kongsikan pada malam ini, ada 8 keadaan yang dinyatakan pada kali ini. Jadi sahabat-sahabat, kita akan lihat beberapa sahaja dulu, ataupun kita ambil
Tiga dulu keadaan. Okey, kita ambil sikit-sikit. Tiga dulu keadaan huruf ra yang dibaca dengan tebal. Ra ada hukumnya nipis dan ada hukum yang dibaca dengan tebal. Ada juga hukum yang dibaca dengan lebih baik baca dengan tebal, ada hukum yang lebih baik dibaca dengan nipis, dan ada hukum yang boleh dibaca kedua-duanya. Sama. Boleh adalah pilihan kepada hukum tersebut. So hari ini kita akan lihat dulu, fokus kepada huruf ra yang ditafkhimkan. Baik, ada tiga keadaan yang akan kita kongsikan pada malam ni. Iaitulah yang pertama, huruf ra berbaris di atas. Contohnya ra, Ramadan. Apa beza tebal ra bunyi tebal, ra bunyi nipis? Baik, baris yang sama saya akan tunjukkan bunyi yang tebal dan nipis. Kalau kita bunyi tebal, kita akan sebut Ramadan, Ramadan. Tapi kalau kita baca dengan nipis, dia akan bunyi Ramadan. Kita orang Melayu sebab apa? Bila nak sampai bulan Ramadan kan? Bila lagi bulan Ramadan yang akan kita bertemu? Nampak? Kita akan sebut ra. Orang Melayu sebut ra kerana bukan Arab. Bukan lidah Arab. Tapi kalau Arab, dia akan sebut Ramadan. So, oleh kerana Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab, kita kena follow sebutan Ramadan, terutamanya ketika kita membaca Al-Quran. Okay, mesti kita kena follow ketebalan pada huruf ra yang berbaris di atas. Clear rakan-rakan? Simple. Cuma kena ingat bagaimana kita nak ingat tu. Kena selalu ulang kaji. Kita teruskan pelajari ilmu-ilmu Al-Quran, ilmu-ilmu tajwid. Okay. Baik, keadaan yang kedua, huruf ra yang mati sebelumnya berbaris di atas. Ra yang mati, kalimah Maryam. Ra mati sebelum dia baris di atas. Mim itu berbaris di atas. So kita akan baca dengan Maryam. Kalau nipis ada orang baca Maryam. Nama anak saya apa? Nama anak saya Maryam. Mar. Beza tak? Maryam. Beza kan? Itu yang kita kena ketahui. Banding beza. Bagaimana yang sepatutnya kita gunakan sebutan tebal pada huruf ra dan bagaimana pula keadaan yang dibaca dengan nipis. So, kalau huruf ra yang sebelum dia baris di atas, kita semestinya baca dengan ra yang tebal. Dan yang ketiga yang kita akan kongsikan pada malam ini adalah huruf ra yang mati sebelumnya juga huruf mati. Okey, tetapi tidak dikecualikan huruf ya. Dan sebelum lagi huruf mati berbaris di atas. Okey, senang macam ni. Huruf ra mati sebenarnya tak pernah bertemu, tak pernah terjadi dua mati yang bertemu. Yang mati yang pertama huruf ra yang mati ni kerana dia waqaf. Kita sukunkan ra tersebut. Sebenarnya contoh yang diberikan sini adalah wal asr. Wal asri. Perkataan dia wal asri, ra baris bawah. Tetapi yang dimaksudkan di sini ra mati adalah ketika waqaf. Kemudian ra sukun asli huruf sad. Sad ini memang sad yang mati yang asal. Okey, bukan kerana sebab dia dia waqaf ataupun sebagainya. Okey. Sad ini mati juga. Ra dah mati. Nak minta tolong sad tengokkan. Sad pun mati, tak boleh buat apa. Orang mati kita tak boleh buat apa. Dia tak boleh nak hukum kan. Dia tak boleh nak buat keputusan. Okey. So tengok lagi jiran sebelum dia. Berbaris di atas. Baris di atas ni kebiasaannya kita akan baca dengan tebal. Kerana baris di atas ni antara baris yang kuat. So maka terjadilah ia digolongkan dengan ra yang dibaca dengan tebal. Kita akan baca dengan wal asr. Asr. Beza dengan wal asr. Asr. Wal asr. Itu tebal. Nipis wal asr. Wal asr. Itu nipis. Dapat rakan-rakan? Sahabat-sahabat? Tiga keadaan yang kita kongsikan kepada tuan-tuan dan puan pada malam ini. Esok kita akan lihat lagi tiga dan kita akan habiskan. Boleh rakan-rakan, sahabat-sahabat? Kalau boleh, kalau dapat kefahaman yang baik, mari sama-sama kita teruskan kita punya pertemuan untuk segmen yang seterusnya. Talaqi Al-Quranul Karim. Mana dah bersedia atau bagaimana sahabat-sahabat yang di sana? Kalau dah bersedia pada malam ini, insya-Allah kita akan sama-sama bacakan ayat suci Al-Quranul Karim
daripada muka surat yang ke-455. Dan pada malam ini kita masih lagi berada pada surah Sad, bermula ayat 27 sehinggalah ayat yang ke-42. Dan bagaimana kalau dah bersedia? Bersedia dengan tarannum. Pilihan kita pada malam ini adalah tarannum rast. Semalam kita dah sama-sama bacakan. Tidak semalam lah, pagi tadi kan. Delay tak apa kan. Yang penting kita ganti balik qadaan. Benda yang selalu kita buat, kalau terlepas tu ganti balik. Mudah-mudahan Allah nilai itu adalah sebagai istiqamah untuk diri kita semua ya. InsyaAllah. Baik. Rakan-rakan, sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan, kalau dah bersedia dengan tarannum ras, dengan mushaf masing-masing ataupun boleh lihat pada paparan yang saya kongsikan kepada tuan-tuan dan puan. Mari sama-sama kita mulakan. Astaghfirullahaladzim. Tarannum pilihan kita, tarannum ras. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد
فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب
وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. Tarik nafas, silakan. Sedia mula. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب صدق الله العظيم. Alhamdulillah, sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Sahabat-sahabat, rakan-rakan, tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita telah sama-sama dapat selesaikan bacaan ayat suci Al-Quranul Karim daripada muka surat yang ke-455. Tahniah diucapkan kepada anda yang masih setia bersama-sama dengan Aikim sehingga ke penghujung bacaan ayat suci Al-Quranul Karim muka surat yang ke-455. Tahniah diucapkan kepada anda. Baik, sahabat-sahabat, rakan-rakan, kalau ada sebarang pertanyaan tinggalkan di ruang komen. Mana yang sempat saya jawab, saya akan bantu rakan-rakan sahabat-sahabat untuk menjelaskan persoalan yang masih timbul di fikiran rakan-rakan. Dan sementara saya mengucapkan mengalu-alukan kedatangan rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita yang baru bersama-sama dengan kita pada malam ini. Anda sekarang bersama kami dalam Aikim Interaktif Quran bersama dengan Imam Malik #Sebar Kebaikan. Kami setiap malam menemani anda, berteman dengan Al-Quran, meraih keberkatan malam. Mudah-mudahan sebelum kita laburkan tirai, dapat kiranya kita membaca satu muka surat daripada halaman. Mudah-mudahan Allah SWT kurnia keberkatan, kurnia keterangan, ketenangan sepanjang kerehatan kita pada malam hari. Apatah lagi sepanjang kehidupan kita semasa kita masih lagi berada di muka bumi Allah SWT. Rakan-rakan, sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan, kalau tidak ada lagi sebarang pertanyaan, saya fikir sampai di sini dahulu kita punya pertemuan. Kita akan jumpa lagi seperti biasa malam esok seperti biasa. Temu janji kita jam 10 malam dalam Aikim #Sebar Kebaikan. Saya Malik bin Ahmad, mohon maaf di atas kekurangan dan kesilapan yang berlaku. Saya mohon mengundur diri dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.